لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Rawahul Bukhari. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah diberi keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada manusia yang lain, sehingga orang-orang beriman kepadanya. Dan adapun yang diberikan padaku adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka aku berharap bahawa aku adalah Nabi yang paling banyak pengikut
jiwa. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Mengapa agama itu harus dijadikan sandaran dan panduan kita? Yang pertama, agama itu memberikan makna kehidupan kita yang sebenar. Kerana ada orang yang mungkin dia kehilangan makna, dia kehilangan identiti, dia tak tahu kenapa dia hidup dan tercari-cari contoh, model, tauladan apa yang dia nak ikut dalam kehidupan. Sepatutnya orang Islam tu dia tidak perlu lagi mencari, kerana contoh itu dah jelas, panduannya juga jelas. Yang kedua, kerana agama itu dia memberikan timeline kehidupan yang betul. Kerana dalam kehidupan kita ini, kita bukan sekadar hidup di dunia ini saja. Timeline kehidupan kita itu panjang. Dunia ini hanya sementara, hanya salah satu daripada poin kehidupan kita yang sebenarnya pendek. Semuanya itu masih relatifnya pendek, kerana kita ada lagi di sana kehidupan yang lebih panjang. Malah bukan sekadar panjang, Al-Quran kata dia merupakan kehidupan yang abadi, kekal, darul qarar, rumah yang abadi dan kekal. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting, iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badri Shah bin Alauddin. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayuh bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Sebagai penasihat berwibawa Sultan Zainal Abidin III ketara dalam peristiwa yang melibatkan usaha British untuk bertapak di Terengganu. Hal tersebut dilakukan melalui perjanjian antara kerajaan Siam dengan British yang mengakibatkan naungan dan pentadbiran beberapa buah negeri Melayu termasuk Terengganu diserahkan kepada British. Tunku Paduh mengingatkan Sultan untuk tidak menerima perjanjian yang dimeterai antara Siam dengan British itu disebabkan kemudaratan besar terhadap kedaulatan agama Islam. Tambahan pula, penyerahan tersebut dilakukan tanpa pengetahuan pemerintah Terengganu. Sebagai langkah meneguhkan pertahanan negeri, Tunku Paduh menasihati Sultan supaya menumpukan syiar dan ajaran agama Islam serta melarang segala bentuk kemungkaran. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancang dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anda masih lagi terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM Inspirasi Euforia Islami, dan semestinya kita bertemu kembali pada waktu ini dalam rancangan Bicara Adab, dan insyaAllah seperti biasa juga akan kita bersama dengan tamu undangan kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun yang kini telah pun berada bersama-sama kita di talian waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah sihat. DJ Ruan, apa khabar, sihat? Sihat juga, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ialah semakin hampir Ustaz ya untuk para jemaah bagi mendapatkan keberkatan dan juga pastinya nanti-nantikan untuk memulakan ibadah haji pada tahun ini, sebagaimana Ustaz juga yang kini
sana. Jadi pastinya kita juga sebagaimana minggu lalu kita dah pun beralih ke satu kitab yang berjudul Rahsia Haji, karangan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi, dan pastinya fadilah haji telah pun kita sentuh. Kali ini insya-Allah Ustaz akan bawakan yang lebih mendekati tentang ibadah haji ialah adab-adab haji. Jadi insya-Allah kita akan dengarkan penerangan daripada Ustaz sendiri untuk kita sama-sama dengarkan kejap lagi, dan sebelum itu ada baiknya untuk sama-sama kita untuk menadah tangan dan kita minta Ustaz dapat pimpin kita untuk doa majlis ta'lim. Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Encik Irwan, sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah, InsyaAllah mari sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim dengan niat agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita dengan kefahaman yang benar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari ini dapat kita amalkan ketika mana kita memerlukannya nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نقدم إليك بين أيدينا كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat bertemu lagi untuk kita menyambung pengajian kita di dalam kitab yang baru kita mulakan bersesuaian dengan musim yang sedang kita lalui ketika ini, iaitu musim haji. Dan kitab yang kita bicarakan pada malam ini bertajuk Rahsia Haji yang diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin yang telah diterjemahkan dan disyarahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi dan telah dirumikan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam
dicapai. Kita takut ramai jemaah haji hadir, mereka sendiri tidak mengetahui apa yang mereka ingin dapati daripada haji mereka. Maka kita kena faham ketika kita hadir menjadi tetamu Allah melaksanakan ibadah haji, yang kita dambakan adalah haji yang mabrur. Yang kita ingin dapatkan adalah pandangan dari Allah. Yang kita harapkan agar kita mendapat keampunan Allah. Ini perkara-perkara yang perlu diingatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, agar nanti perjalanannya sesuai dengan apa yang ingin didapatkan. Untuk itu, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini di halaman 32. Sebelum kita bicarakan tentang ketika melaksanakan ibadah haji apa yang perlu dilakukan, mari sama-sama kita lihat secara ringkas agar tidak tersisa daripada apa yang dipesankan, daripada perkara-perkara yang kita mungkin rasakan kecil, tetapi ia memberi impak dan kesan pada ibadah haji yang kita lakukan. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, ini suatu fasal pada menyatakan tertib amal yang zahir daripada permulaan haji hingga kembali kepada negeri tempat kediamannya. Jadi sebab itu dianjurkan bila seseorang itu nak pergi haji, dia kena membawa kitab sebagai rujukan supaya dia boleh menyemak, mengulang kaji, mengambil tahu apa yang dianjurkan untuk dilakukan, supaya tidak terluput apa-apa fadilat dan kelebihan yang mesti dilakukan dan dianjurkan untuk dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Maka disebutkan jumlah yang pertama pada menyatakan segala perjalanan daripada permulaan keluar dari rumahnya hingga berihram. Jadi dalam pertemuan ataupun bahagian pertama ni kita ambil sedikit, kalaulah orang tu dia baru nak bertolak, walaupun mungkin kita sebutkan jemaah-jemaah haji kita kebanyakannya sudah sampai, tapi untuk persiapan orang-orang lain yang belum pergi. Jadi kena ambil tahu perkara-perkara ni. Walaupun belum sampai ke Mekah, sebenarnya dari tanah air ada perkara-perkara yang sudah dan mesti untuk kita lakukan. Namun bagi yang dah sampai, boleh kita lihat dan semak, adakah perkara ini telah kita lakukan sebelum kita sampai ke sini. Kalau belum kita lakukan, maka kita lihat mana yang boleh kita lakukan, kita cuba laksanakan dan lakukan. Kata muallif rahimahullah, pertama sayugianya bagi orang yang berjalan kepada mengerjakan haji dan umrah itu, bahawa ia taubat daripada segala maksiat zahir dan batin. Ini penting bagi orang-orang yang ingin mendapat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulakan perjalanan haji kita dengan taubat kepada Allah. Sebelum kita bertolak nanti ke Arafah, maka bertaubatlah dengan memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan menangis, memperbanyakkan menyesal di atas segala kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan. Kita harap Allah menerima taubat kita sebelum kita sampai lagi ke bumi Arafah, dan kita harap kita dibersihkan sebelum kita sampai di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, supaya kita datang kepada Allah dalam keadaan putih dan bersih seperti pakaian ihram yang sedang kita pakai. Dan kenapa kita ingin menjadi orang-orang yang bertaubat? Kerana telah disebut oleh baginda Nabi SAW, "At-taibu minan dhanbi kaman la dhanbalah." At-taibu minan dhanbi kaman la dhanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya seumpama tidak ada dosa. Tak ada dosa. Bersih. Semua orang dalam hidup ni Jeruan tak ada yang tidak melakukan dosa dan kesalahan. Tetapi siapa yang baik dari kalangan orang yang melakukan dosa dan kesalahan, itulah dia orang-orang yang bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi
dan menyintai dan suka kepada orang-orang yang bertaubat. Maka bukanlah bila mana kita melakukan kesalahan, tidak ada jalan untuk kita kembali kepada Allah. Apalagi kita datang untuk melaksanakan ibadah haji. Ini satu titik permulaan yang sangat baik bagi orang-orang yang ingin jadikan kawasan Arafah sebagai permulaan perubahannya nanti dalam perjalanan hidupnya menuju Allah. Yang penting dia mampu mengungkapkan segala penyesalannya. Dia mampu mengakui segala kelalaiannya. Sehingga setiap langkah yang akan dilangkahi ketika melaksanakan ibadah haji dilangkahi dengan cucuran air mata dan juga dengan hati yang basah, mengharapkan pandangan kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah taubat itu dilakukan, maka kata muallif, dan mengembalikan ia akan segala yang dizalimnya itu kepada orang yang mempunyai akan dia dan membayar ia akan segala hutang. Ini juga penting. Kalaulah kita tak lakukan sebelum ini, apa yang perlu kita lakukan? Pastikan tidak ada orang terzalimi dengan kehadiran kita ke Mekah. Ini kita kena semak. Pastikan kita tidak memutuskan hubungan silaturahim dengan sesiapa sebelum kita nanti pergi ke Arafah. Pastikan tidak ada orang-orang yang kita berbuat salah kepadanya dan kita tidak memohon kemaafan. Ingat, bila kita tunaikan haji, kita tidak mahu lagi ada di antara kita dan juga orang lain itu hubungan yang masih belum selesai, sehingga menjadi penghalang, menjadi pengikat untuk kita pergi kepada Allah. Kalaulah kata ustaz, dia yang salah ustaz, bukan saya. Ustaz, dia anak ustaz, patutnya dia yang kena memohon maaf. Lakukanlah permohonan maaf itu walau kepada sesiapa. Bukan kerana siapa yang betul dan siapa yang salah, tetapi lakukanlah ianya kerana Allah. Dan kita harapkan dengan kita memaafkan orang lain, Allah memberi keampunan dan kemaafannya kepada kita nanti di Arafah. Ingat apa yang telah dipesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan, dia buat baik, buat islah, dia perbaiki, buat baik dengan orang yang menyakiti dirinya, apa yang Allah akan Allah kurniakan, fa ajruhu 'ala Allah. Balasannya, pahalanya atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hal keadaan kita nanti nak pergi ke Mekah. Inilah hal keadaan yang perlu kita ada ketika mana nanti di Arafah. Jangan sampai kita terharam ataupun diharamkan daripada segala kebaikan di bumi Arafah kerana keegoan yang tidak bertempat yang ada pada kita. Tidak mahu kita mohon maaf, tidak mahu kita sambung silaturahim. Kalau kita ada kecil hati sebelum ni, tinggalkan semua. Besarkan jiwa kita bukan untuk pandangan manusia, tetapi untuk pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sebentar lagi kita akan sambung lagi apa persiapan-persiapan yang dilihat mungkin tidak banyak ataupun mungkin macam tak perlu sangat ataupun tak ada kaitan pun dengan rukun-rukun haji. Tapi sebenarnya ia sangat memberi kesan kepada ibadah haji yang akan kita lakukan nanti insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas penerangan yang awal ni untuk kita bawakan pada kali ini berkenaan dengan tajuk kita adab-adab haji menerusi kitab rahsia haji. Dan insyaAllah sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, kita nak berehat dulu. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ni. Pada anda terus setia bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam.
kucing. Tapi sofa cantik je. Tak ada goyak pun. Kucing tak cakap ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakap. Itulah aku biarkannya si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Assalamualaikum pendengar semua. Apa khabar? Saja nak tanya, siapa yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ni? Siapa berminat? Kami di IKIM dengan kerjasama Hiji Korban boleh membantu anda. Untuk korban dalam negara, RM750 dan luar negara RM350 sahaja untuk satu bahagian. Berminat? Boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Terus setia bersama kami yang jadi IKIM Inspirasi Inforia Islami, dan kita masih lagi bawakan kepada anda untuk waktu ini dalam rancangan Bicara Adab bersama kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun, dan kita masih lagi terus untuk membicarakan mengenai kitab Rahsia Haji, dan pada kali ini kita memberikan penumpuan terhadap tajuk kita Adab Haji. Jadi untuk itu kita nak sambung kembali bersama dengan Ustaz dalam pertemuan kita pada kali ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada DJ Irwan hafizahullah ta'ala wa madda'ahu bisihatin wa afiat. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bicarakan tadi beberapa aspek yang perlu diambil perhatian bagi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji yang tempohnya sudah tidak lama. Waktunya semakin singkat, persiapannya sudah semakin perlu dilakukan serapi-rapinya, dan di sebalik persiapan rapi dari sudut fizikal yang kita sebutkan pakaian, keperluan, aspek yang perlu dititik beratkan juga adalah aspek kerohanian. Jadi macam mana kita sebutkan, bagaimana rohani kita itu mampu untuk pergi ke Arafah dengan sempurna, dengan taubat yang kita mulakan hanya kerana Allah. Diikuti pula setelahnya itu dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dengan apa yang kita sebutkan tadi, kita mengembalikan hak-hak orang lain, orang-orang yang kita zalimi, orang-orang yang kita ada bersalah pada mereka, maka kita mohon keampunan mereka. Seterusnya disebutkan di dalam kitab Rahsia Haji, sayugianya bahawa ia menuntut ia akan taulan yang bersama-sama dengan dia itu akan orang yang saleh-saleh, yang suka berbuat kebajikan dan menolongi akan berbuat kebajikan. Jadi perkara yang kita nak tekankan yang ketiga, sebelum kita pergi menunaikan haji, sebelum kita pergi ke Arafah tidak lama lagi, adalah pastikan kita memilih teman-teman yang baik dalam ibadah yang bakal kita lakukan. Maka teman-teman yang baik ini bukanlah hanya yang mana bila dekat Arafah nanti dia bawa banyak makanan Melayu, bukanlah nanti dia bawa banyak duit nak belanja kita bila mana setelah selesai haji. Tetapi teman yang baik adalah teman yang ketika mana kita berada dengannya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita perlukan bila kita melaksanakan ibadah haji. Kalau kita terlalai di Arafah dengan sibuk dengan telefon bimbit, kita terlalai di Arafah dengan sibuk mengambil gambar, kita terlalai di Mina, di Muzdalifah, banyak bersembang-sembang perkara yang tidak sepatutnya, maka ada tangan-tangan yang menarik kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Ini perkara yang sangat penting, yang perlu untuk kita cari sebelum kita menunaikan ibadat haji.
Pastikan cari teman yang baik sebelum kita nanti bertolak, kerana teman-teman itu banyak, tetapi yang ingin kita dapatkan adalah yang mana memberi kebaikan kepada kita, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Baik, seterusnya tadi kita sebut jaga hubungan kita dengan semua orang. Maka usahakan sebelum bertolak nanti ke bumi Arafah, pastikan kita telefon ke tanah air kita, minta maaf lagi pada teman-teman yang mungkin pernah kita sakiti, ahli keluarga kita terutamanya. Telefon juga kepada ibu dan ayah kita untuk mohon keampunan mereka dan minta mereka doakan kepada kita agar dikurniakan haji yang mabrur. Perkara-perkara ini mungkin tidak ada di dalam silibus pengajian haji, tetapi ia diajarkan daripada para guru kepada murid-muridnya dan diwarisi, kerana ia perkara yang berkaitan dengan adab dan akhlak bagi seorang yang digelar sebagai tetamu Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian perkara seterusnya disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Salimbani dalam kitabnya Rahsia Haji. Kata beliau, sayugianya apabila hendak keluar ia daripada rumahnya itu, bahawa sembahyang 2 rakaat dahulu daripada keluarnya, dan dibaca pada rakaat pertama itu Al-Fatihah dan Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua itu Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kemudian kata beliau, apabila selesai daripada sembahyang, maka mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan ikhlas serta benar niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Teruskan lagi perjalanan kita sebelum kita keluar daripada hotel kita. Kalau dalam konteks kita sekarang ni, jemaah haji dia bukan nak terbang daripada Malaysia dah. Jadi daripada hotel dia nak mulakan perjalanannya dengan dia berniat haji, mulakan dengan salat 2 rakaat, menyerahkan perjalanannya itu kepada Allah, mengharapkan bantuan daripada Allah. Inilah ahwal keadaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Tidak dibiarkan setiap detik pergerakannya, gerak diamnya, nafasnya, melainkan menggantungkan semuanya kepada Allah. Walaupun sebenarnya inilah hakikat yang perlu kita lakukan setiap hari, tapi mungkin dekat rumah kita selalu teruji dengan pelbagai dugaan dan cabaran, pelbagai kelalaian, kealpaan yang melupakan kita. Namun bila kita dah hadir di sini, anak-anak tidak ada mengganggu kita, pekerjaan tidak ada mengganggu kita, maka kita tumpukan ibadah kita supaya menjadi benar-benar mengikut apa yang dianjurkan oleh Allah dan baginda Nabi, supaya perjalanan haji kita dinaungi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang semua orang sebenarnya inginkan dalam ibadah haji yang mereka lakukan. Maka tak ada jalan lain, bukan hanya tentang kemewahan kenderaan yang akan kita naiki, bukan hanya tentang kemewahan makanan yang akan kita dapati, bukan hanya keselesaan pada kemah-kemah yang kita inginkan, tetapi yang kita inginkan sesuatu yang lebih besar, penjagaan Allah dalam setiap perjalanan yang akan kita lewati. Maka pesankan pada kawan-kawan kita, jemaah-jemaah kita, supaya mulakan nanti hari pergerakan kita daripada bumi Mekah dengan kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, dengan kita menyerahkan perjalanan kita kepada Allah. Itu perkara yang benar-benar perlu untuk kita pesankan, harapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah doa musafir. Kalau di dalam kitab ini disebutkan doa musafir dan juga pengharapan kita kepada Allah, dan sebutkanlah sebelum kita keluar daripada hotel kita nanti dengan menyebutkan Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi a'udhu bika an adilla aw udal aw
أذل أو أذل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي اللهم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة نبيك وشوقا إلى لقائك. Maka bergeraklah kita nanti dalam keadaan berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa dan terus berharap dan teruskan segala amal-amal kita dengan kita memuji Allah, dengan kita membesarkan Allah. Dan bila mana sebelum kita bertolak dari tempat penginapan kita, bagi yang belum berniat haji, niatlah haji. Dan ketika itu harapkanlah bantuan dari Allah. Dan ingat, ketika mana kita ingin mendapatkan haji yang mabrur, maka disebut oleh Al-Imam Nawawi bagaimana nak dapat haji yang mabrur. Maka disebutkan bermula daripada niat kita nanti sampai selesai ibadah haji yang kita lakukan, janganlah padanya ada bercampur walaupun sedikit daripada dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian bergeraklah kita menuju ke tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji dengan menjaga segala larangan-larangan ihram yang kita perlu jaga. Dan ingat, orang yang melaksanakan ibadah haji yang telah dipesankan kepada kita sebagaimana di dalam Al-Quran, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan kamu cakap yang tak elok, jangan kamu buat yang tak elok, jangan kamu berbantah-bantah ketika melaksanakan ibadah haji. Mungkin mudah untuk kita jaga larangan-larangan ihram agar tidak dilakukan. Jaga rambut kita daripada gugur, jaga dari tidak pakai wangian. Tapi sukar untuk kita jaga lisan kita dalam bertutur. Sukar untuk kita jaga mata kita dari menendahkan orang lain. Inilah tarbiyah yang ingin disampaikan di dalam ibadah haji, sehingga amal-amal itu menjadi sebab kita menahan hawa nafsu kita, diri kita daripada melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, sehingga bila mana kita mampu menjaga diri kita dan akhirnya kita mendapat satu perkara yang didambakan oleh semua orang, itulah dia haji yang mabrur yang disebutkan laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan lain melainkan akan diperoleh syurga bagi orang-orang yang mendapat haji yang mabrur. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada semua yang berwukuf pada hari ini, pada tahun ini, sama ada dari mana-mana pelosok dunia, kesemuanya mendapat haji yang mabrur dan penerimaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz, dan kita doakan juga semoga Ustaz dan juga para jemaah yang berada di Tanah Suci akan diberikan yang terbaik dan juga haji yang mabrur juga, insyaAllah Ustaz, ya. InsyaAllah. Baik, ada peluang lain kita bertemu lagi Ustaz untuk siri akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi pada Ustaz, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada anda teruskan setia bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kasih
nasyid terbaik di Malaysia. Tim memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. Tim inspirasi Inforia Islami. Ramai kalangan pemandu atau pilot, pemilik kenderaan atau penunggang motosikal lagi ni gemar menggunakan gadget ketika pemanduan atau menunggang. Ini akan memberikan kecelakaan kepada diri sendiri ataupun kecelakaan kepada orang lain. Janganlah kita sebagai penyebab menyebabkan orang lain mati atau orang lain susah atau orang lain cedera. Kerana bukan kita kesorangan bila berada di atas jalan raya. Jauhkan diri anda daripada gadget ketika pemanduan. Dan juga menunggang motosikal. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuching 93.7 FM.